asalnya kafir, masuk Islam. Lepas tu murtad. Kata Abu Musa, aku ingat dia ni lama dah. Dia cakap Arab atau terjemah ke Kelantan. Aku ingat dia ni berpuluh hari dah. Aku nasihat Allah. Lemek tekak-tekak nasihat suruh masuk Islam balik. Degi tak nak. Tu dia tercongok situ tu. Tu dia panggil mung mari tu. Kata Muaz bin Jabal, Allah, demi Allah, saya tak boleh duduk lagi wahai yang amat berhormat Datuk Seri Musa Al-Asy'ari. Jadi saya tak boleh duduk lagi lah. Melainkan saya kena jalankan hukum Allah dulu. Sebab dalam huraian, sebab orang Islam yang beriman tu dia mesti jalan ke hukum Allah kafah, semua sekali. Jadi sekarang ini tugas Dan, dia kata. Dan Negeri Sembilan dia cakap, ini tugas Dan. Tak apa, Dan uruskan dia ni. Dia pun ambil kawan tu, dia beri pula nasihat. Campur-campur nasihat 21 hari beri kaunseling. Saya dah sebut dulu. Abu Musa beri kaunseling. Abu Musa Asy'ari menteri besar apa beri nasihat, kaunseling, nasihat, pakar-pakar motivasi beri nasihat semua. Kalau zaman sekarang ni termasuk Hasan Ali pun kita akan panggil beri nasihat pada dia. Sebab dia pakar motivasi. Sebab murtad ni dia nak jaga. Sila Datuk. Nasihatkan. Menangislah dia, berselawat di situ, menangis supaya kawan tu masuk Islam balik. Tapi apa kata-kata? No, tidak. Untuk masuk Islam semula, tidak, sekali-kali tidak. Maka hukumnya fadaraba unuq. Maka dia hukum pancung orang ni mati. Maka pakar motivasi mana pun dia kena ingat, dalam perjuangan dia wajib untuk memperjuangkan supaya undang-undang agama dalam Islam ni dijalankan 100% dalam negara kita. Kalau awak nak berjerit atas pentas nangis sallallahu, tak jaga akidah tu, ya Allah, silakan. Tapi jangan lupa, perjuangan untuk menggubal undang-undang murtad ni wajib juga. Jadi kalau awak bercakap atas pentas secara adil, awak kena sebut semua sekali. Jangan bergerak sebelah. Jelas tu, very clear. Hak tu sedap tu, sakit belakang dah. Nabi bila orang test dia sekali, Nabi pun orang test tuan-tuan. Jangan kat ustaz kampung macam biasa ni, lagi banyak ditestnya. Orang test dia supaya adalah anak orang besar mencuri, anak pegawai kanan kerajaan mencuri, jutawan lagi, kapal di laut, gedung di darat punya hartanya. Orang pergi pujuk Nabi supaya kalau boleh hejah sikit. Orang Kelantan kata hejah. Kita hejah sikit supaya kawan ni kita rengan ke sikit hukum. Sebab kalau kena hukum kerak tangan, malulah dia. Sebab dia anak Tan Sri, lepas tu jutawan, segala-galanya wan belaka lah. Malulah dia. Merah muka Nabi. Nabi kata, wallah, demi Allah, lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Dalam bahasa huraian, kamu yang main huraian. Sebab saya pun tak ada dalam majlis hak Nabi marah macam mana, saya pun tak tahu. Cuma dalam uslub hadis tu, bolehlah huraian begitu. Kamu yang main, aku, kalau anak aku Mek Siti Temoh aku tu curi, aku kerak tangan dia. Orang Kelantan kalau anak perempuan seorang pula kat Mek lawe, Mek Siti Temoh, Mek Siti Fatimah. Tu dia. Kalau hak lelaki pula awal, ayah saya tu Awang Suk. Sebab anak lelaki seorang je sayang mak awal. Oh awal, bangunlah sembahyang subuh. Awal, oh awal. Tu hak dia kibarat tu. Awal bangunlah sembahyang subuh. Awal sayang. Wallahi law kanat Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah tu mencuri, aku wajib kerak tangan dia. Sebab apa? Saya nak relevankan dengan ayat, nak hamba dengan ayat ni. Sebab masuk Islam tu kena semua sekali, kena menjalankan segala hukum-hukumnya. Jadi untuk negara kita, tak apalah, saya syok sendiri, saya ni bercakap dalam parlimen sekarang. Tuan Ibu Tua, untuk negara kita yang tercinta, cukup kalau tak mau laknat Allah, kena ada dalam cita-cita setiap orang yang ada dalam Dewan Yang Mulia ini untuk pasang niat
supaya perjuangan kita menuju ke arah menyempurnakan hukum Islam semua sekali. Ada pasal niat dalam hati masing-masing, selesai kerja kita. Tapi kalau tak ada langsung niat tu, Tuan Yang Bertuah, maka kita Islam tipu nama dia. Bagi situ sekali. Dia pun kata, keluar Ustaz. Tak apa. Janji saya puas hati. Saya boleh keluar. Tak ada masalah. Kena kata benda macam tu. Datuk Harudin kata, saya yang gagah cakap ni. Sebab rujukannya, ulama-ulama 7 petala langit, 7 petala bumi. Datuk Harudin tu, dia ni mana-mana pun orang tahu dia bahawa dia ni ulama. Kecuali kumpulan tu. Kumpulan tu saya kira lah dia kumpulan lain. Harudin ni punya bisanya dia duduk tepi padang, pokok dia 3 orang. Helikopter tu pun dek. Mari nak tanya hukum saja. Tapi tunggu tepi padang, helikopter tu punya hebatnya dia. Dia kata, ini dia ya. Cara kita nak bagi pendekatan. Siapa-siapa yang mati, tidak ada niat pun dalam hati dia nak setuju. Sekadar masing-masing lah. Nak bersetuju ataupun memperjuangkan supaya Al-Quran ni menjadi dasar nombor 1 dalam negara. Tak ada niat apa pun dia. Mati dia tak sempurna. Iman dia tak sempurna. Makna dalam hati dia ikutlah. Undang-undang bergapo pun tak usah kira lah. Tak ada hal. Kita pakai undang-undang apa pun janji adil. Tengok tu. Kita duduk dalam undang-undang kafir pun kalau adil apa salahnya? Duduk dalam undang-undang Islam pun kalau tak adil apa faedahnya? Tengok ayat gila dia guna tu. Ini ayat gila namanya. Duduk dalam undang-undang kafir pun dah adil apa salahnya? Duduk dalam undang-undang Islam kalau tidak adil apa gunanya? Ini malaikat apa pening nak tulis dosa ke pahala dia ni ya? Redha bi kufri, redha pada undang-undang kafir berdosa. Kita duduk bawah kalaulah kita pakai undang-undang kafir dengan terpaksa, darurat saja. Tapi kena niat nak bawa undang-undang Islam yang kita nak jalankan. Bila masa? Suka hati awak lah. 100 tahun lagi ke, 200 tahun lagi ke, tak apa. Tapi ada perjuangan berjalan menuju ke arah tu. Itu kita nak ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Ingat baik ni. Sebab kita jumpa lagi di padang mahsyar nanti. Kita akan bertemu di sana, malaikat akan tanya, saya akan jawab gini, saya cakap dah. Surah kata warisan tu orang malaikat saya dah cakap dah. Dia ni aja degil, itu dia tanggung sendirilah. Mari kita akan cakap macam ni lagi. Kalau saya cakap salah, tuan-tuan, ustaz ni lah yang ajar karut dulu. Kami sesat kerana ustaz ni lah ajar. Tuan-tuan akan pukul saya daripada mahsyar nanti. Jangan ingat mamai. Sabit dalam hadis bahawa apa benda yang kita buat ni akan disoal balik daripada mahsyar. Ustaz ke apa semua kena soal balik. Nak jawab apa? Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Hari ni satu ayat pun insya-Allah. Janji tuan-tuan dapat ilmu. Apa hubungan ayat ni? Maknanya ayat pertama tadi, rangkap pertama, huraian pertama, hendaklah ikut dengan menjalankan semua hukum-hukum Quran tu kena jalankan semua sekali. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Maknanya, kalau dalam Quran tu ada 80 hukum-hukumnya, 80. Kalau awak tolak semua sekali, awak adalah berkeroni dengan syaitan. Awak memang syaitan pun angkat topi pada awak. Awak memang hebat. Anak murid kanan saya. Sebab apa? Awak tolak semua 80 perkara dalam Quran. Itu namanya khutuwat syaitan. Yang kedua, kalau ada pula satu kumpulan 15 saja dia pakai dalam Quran, 65 lagi dia tak pakai. Awak juga sekarang ni berkeroni dengan syaitan, dalam jejak langkah syaitan. Ada pula saya 79 saya ikut ustaz, satu saja saya tak ikut, tak setuju. Awak juga berkeroni dengan syaitan. Khulasatul qaul, the conclusion, semua sekali itu,
Kalau awak mati dalam keadaan begitu, awak masih tak mati dalam tidak sempurna Islam awak. Islam ni tuan-tuan sekalian, sama ada terima semua sekali, ataupun kalau tak terima, walaupun satu, kira tidak Islam. Dia matematik Islam ni lain tau. 80 tolak 1 pun kosong, 80 tolak 79 pun kosong, 80 tolak 5 pun kosong jawapan dia. Dia matematik lain sikit. Ini pening cikgu matematik ni. Sebab kalau Islam tu 80 perkara, awak tolak 1, maka kosong iman. Islam awak kosong, zero. Kalau awak tolak 79, ada 80 perkara dalam Quran, maka awak pun jawapannya kosong. Islam awak tu kosong. Mau tak mau mesti telan semua sekali. Tu dia ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itulah musuh kamu yang sangat ketat dan sangat nyata. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, syaitan ni siapa? Kita belajar tajuk syaitan pula hari ni ya. Dulu ahli syaitan. Dia ada pendakwah dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Atau usaha orang-orang tabligh. Ahli syaitan tu jadi macam tu sekarang ni. Puncanya orang tabligh yang dia pujuk dia segala macam. Akhirnya sekarang dia jadi pentabligh, pendakwah. Yes. Orang tabligh dengan cara dia. Orang politik pun dengan cara dia. Dengan sebab orang politik, maka adanya ustaz-ustaz di setiap buah sekolah di Malaysia ni usaha orang politik. Sama mulia tu. Jangan orang tabligh kata itu tak jadi, tak cukup tu sebab dia tak keluar 40 hari. Jangan. Usaha orang politik lah di mana saja sekolah, walaupun sekolah Cina, tak sunat semua. Tapi ada 15 orang budak, wajib ada ustaz seorang. Usaha siapa tu? Orang politik. Tak mulia ke tugas tu? Ada sekolah agama, di setiap sekolah agama ada surau apa segini. Ini usaha orang politik. Tu tajuk mana pula ustaz tu? Tak tahu, dia nak pergi situ ikut dia lah. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita nak belajar tajuk syaitan. Ahli syaitan tadi ya. Syaitan ni tuan-tuan, dia dulu ketua usrah. Kalau malaikat ni ada usrah, syaitan tu ketua usrah. Dia ni ketua malaikat-malaikat. Cantik kehadiran dia, menyediakan tempat apa semua dia belaka tahu. Ketua usrah dia. Tapi punca dia jadi setan yang jadi musuh Islam, musuh kita ni, dia berlaku satu kes. Ni nak ajar orang Melayu di Malaysia. Ni dalam parlimen juga ni saya nak cakap ni tuan tua. Bermula kesalahan setan tu, tuan tua tahu ke? Saya tak tahu ustaz, tak. Dengar ni. Ustaz kampung nak beritahu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Kalau tak betul apa itu maksud ayat ya. Waktu kami Allah Tuhan Yang Maha Agung berfirman, bermerintah supaya semua malaikat usjudu li Adam fasajadu. Hendaklah kamu semua tunduk hormat kepada Adam. Fasajadu. Semua sekali hormat. Illa iblis aba, kecuali iblis dia bangkang. Satu kesalahan dia ni ialah bangkang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia asalnya ketua usrah dalam bahasa kita. Satu bangkang, yang kedua wastakbara, takabbur. Satu kesalahan dia tak patuh pada arahan Allah supaya hormat pada Adam. Yang kedua dia takabur, menyombong depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kesalahan itulah maka dia dicop. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu adalah musuh ketat kamu. Dua kesalahan. Saya dah sebut dalam kuliah saya, tiap masa saya akan sebut. Tapi yang paling besarnya takabur, dia disuburkan depan malaikat dalam majlis tu, dia suburkan betul-betul. Bila Tuhan kata kamu akan jadi musuh ni, kamu akan aku buh dalam neraka segala macam, punya takabur dia no problem, tak ada apa masalah.
Wahai Allah, tak ada apa masalah. Kamu nak ubah aku dalam neraka, segala macam, tak ada masalah. Cuma satu permintaan aku. Aku minta supaya dipanjangkan umurku hingga sampai hari kiamat. Sebab aku nak sesatkan anak cucu Adam ini. Supaya sama-sama sesat dengan aku. Dia minta dengan Allah supaya memanjangkan umur dia. Kita nampak macam biasa aja ayat tu. Tuhan benarkan, tapi luar biasanya ialah setan pun tahu Allah Maha berkuasa. Setan pun tahu Allahu Akbar. Jadi kalau orang Islam pun takut pada Allahu Akbar, maka dia teruk pada setan lah. Sebab setan pun tahu Allahu Akbar. Setan pun ada sifat, di antara sifat 20 tu ada pada setan. Tapi dia bangkang. Buktikan. Tuan-tuan, ni bukti, dengar baik. Dia minta dengan kekuasaan, kebesaran Allah supaya panjangkan umur dia. Kenapa? Sebab dia tahu yang boleh menyihatkan dia, yang boleh memanjangkan umur dia ni ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia minta dengan Allah. Dalam bahasa huraian, wahai Tuhan, dengan kebesaranmu, dengan keagunganmu, dengan qudrat iradatmu, aku minta supaya aku ni dipanjangkan umur. Jadi dua kesalahan tu nak beritahu kita, tuan-tuan sekalian, Allah dah ajarkan kita bahawa syaitan tu Allah cop musuh kita nombor satu. Jadi dalam bahasa sindiran, tuan dan bertua, agak-agaknya kesalahan orang Melayu lawan Allah ni berapa perkara. Syaitan dua. Takabur. Orang Islam Melayu pada takabur. Orang yang menyiarkan video lucah segala macam ni, kalau tak kena cara, ada sifat takabur, sombong pada dia. Apa undang-undang boleh buat pada saya? Kalau tak kena cara, saya ulang sekali lagi. Kalau tak kena niat, dia tak apa agama boleh. Apa orang boleh buat dengan saya? Saya siapa ni? Baik punya saya dia. Ustaz dia ni lekeh punya ustaz, kampungan punya, apa ada. Daripada atas sampai ke kaki ustaz ni semua tak ada. Dia takut jadi macam tu. Memandang kita ni begitu, dia buat apa saja. Takut jadi takabur. Dalam cakap segala macam. Oh, takabur. Takabur tu kerja setan. Ada orang Islam yang takabur. Tuan-tuan dengarlah ucapan-ucapan kadang-kadang takabur menghina orang dia seolah-olahnya. Ingat. Lepas tu hak lawan hukum Allah. Setan ni lawan hukum Allah. Apa hukumnya? Usjudu li Adam. Kamu wajib hormat pada Adam. Hukum Allah. Dia lawan. Satu. Enggak orang Melayu, orang Islam. Kalau kita orang kata kerobek cari, kita cari-cari. Banyak orang Melayu ni hak lawan hukum Allah. Lepas tu dia terasa dia hebat lah tu. Lawan hukum Allah ni tuan-tuan jangannya. Jadi kita ingat baik. Kalau kita buat dosa, jangan sampai kita lawan hukum tu. Hukumnya riba ni haram. Kita kata, haram zaman dulu. Sekarang ni tak apa dah sebab zaman globalisasi sekarang. Itu namanya lawan hukum Allah. Awak nak makan riba sampai pecah perut tu awak punya pasal. Tapi jangan lawan hukum Allah. Kalau lawan, awak akan jadi setan. Takabur lawan hukum Allah. Habis tuan-tuan sekalian. Jadi ingat baik ya. Ayat 208 tu saya baca sekali lagi. Lepas tu kita pergi ayat 209. Dua ayat. Lepas tu kita akan sambung 2010, 211 tu. Simpan baik-baik. Kuliah bulan depan. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Masuk macam mana? Dengan mematuhi segala hukum-hukum Islam. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Tak masuk agama Islam semua sekali, tak patuh pada semua sekali, pilih-pilih hukum Islam tu, itu syaitan nama dia. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Okey, setakat tu rakyat Malaysia rasa cemas. Kalau ditafsir ayat ni begitu di dalam TV, orang dengar semua sekali, dia rasa cemas. Untuk hilang kecemas dia tu, Tuhan datang kepada ayat 209. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan,
Jadi kalau kamu terbuat juga dosa, lawan juga Allah, tergelincir juga lawan sunnah, hina sunnah segala macam, tu namanya kamu tergelincir kepada dosa. Bila kamu tergelincir itu sudah tentulah kamu ni ditipu oleh syaitan. Dalam hukum Islam, siapa yang buat dosa, waktu tu dia ditipu oleh syaitan. Ada hadis Nabi tu. Tidak ada seorang yang berzina melainkan kalau dia waktu tu ada iman betul-betul, dia tidak akan berzina. Bila berzina tu maknanya dia iman dia jadi kurang kerana ditipu oleh syaitan. Tidak ada orang yang buat dosa melainkan waktu tu dia dipengaruhi oleh syaitan. Ingat, kita manusia memang Nabi dah sebut, memang semua manusia ada dosa. Apa dia? Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, mafhumnya, semua manusia tu terdedah kepada melakukan kesilapan, yakni dosa. Wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik orang berdosa tu at-tawwabin, orang bertaubat. Saya dah baca dulu. Jadi bila kita melakukan dosa, tak boleh tidak kita ni, tak boleh siapa yang mengatakan saya terlepas daripada melakukan dosa sebab saya ustaz. Jangan gitu ustaz, tak betul tu. Sebab Nabi kata manusia semuanya boleh terdedah dengan dosa. Jadi kalau kita terdedah dengan dosa, kita tahu benda itu berdosa setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu. Datang dah keterangan yang jelas. Apa dia? Dalam ayat 208 tu, hukum-hukum Islam semua sekalinya ni kamu kena buat. Jelas. Kalau kamu tak lawan hukum Islam ni, kamu telah mengikut jejak langkah syaitan, yakni berdosa. Bila datang keterangan yang jelas gitu, tiba-tiba kamu buat juga dosa, maka Allah ajar. Saya hurai. Jangan kamu berputus asa. Jangan kamu kecewa. Jangan kamu rasa tak ada harapan lagi dah nak dapat syurga Allah. Ingat. Fa'lamu. Kamu kena faham. Annallaha azizun hakim. Bahawa Allah tu maha kuasa. Lagi maha bijaksana. Allah tu maha kuasa untuk memaafkan kamu. Menjadikan kamu layak masuk syurga. Setan ni tuan-tuan sekalian, dibuka peluang untuk Allah nak beri maaf. Dalam sejarah, dalam hadis, dalam kitab, kalau kita baca kitab-kitab Taurat Nabi Musa punya, setan pernah pergi jumpa Nabi Musa, berkata pada Nabi Musa dalam kitab Taurat Musa ni, ya, wahai Musa, anta awak qad kallamaka Allah, awak pernah bercakap dengan Allah berdepan kan? Wa kallama Allah Musa taklima kan? Maka Musa bercakap dengan Allah nak terima kitab tu. Tolong pergi cakap pada Allah, aku minta maaf di atas dosa aku. Musa pergi rayu pada Allah. Bukan rayu, Musa sebut, ya Allah, syaitan ni minta dia, kalau boleh dia dimaafkan. Allah kata apa? Boleh. Dengan syarat dia pergi cari kubur Nabi Adam, dia kena hormat pada kubur Adam. Musa pergi beritahu lah. Wahai syaitan, okay, clear, no problem. That means awak punya dosa boleh dimaafkan. Bisyartin ala an yakuna anta tasjud fi qabri Adam. Dengan syarat awak pergi ke kubur Adam, hormat dia di situ. Syaitan kata apa? Bab ni aku tak boleh terima. Untuk sujud hormat kepada Adam dulu, waktu dia hidup dulu, aku tak hormat pada dia. Kini kau pula kubur dia. Sorry, goodbye, minta maaf, dia berjalan. Apa maknanya tu? Dalam kitab tu, Allah bagi peluang untuk bertaubat kepada sesiapa sahaja. Sebab apa? Sebab Allah tu maha kuasa. Untuk kita, saya dah sebut dulu, jangan ada orang Melayu yang mengatakan tak apalah, ala-ala menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Kalau di Kelantan saya kena kata, ala-ala menyeluk tempayang budu biar sampai ke bahu. Dia budu tu dia tempayang besar. Jadi budu ni busuk, makan sedap. Supalah cencaluk pun busuk juga. Jangan nak kutuk budu. Jadi ala-ala menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Biar kotor begitulah sampai ke mati. No. Ala-ala berdakwah biar hitam. Ala-ala berdosa biar sampai ke mati. Tidak. Allah maha kuasa, maha baik, maha bijaksana. Dia buka peluang untuk kita. Dosa apa pun yang kita buat, pintu taubat Allah buka.
Pada setan pun Allah buka. Kalau ikut kitab tadi. Jadi okeylah. Sekarang pintu yang menyelamatkan kita dalam segala dosa atas tadi, pakai 18 aja hukum Allah, berpuluh-puluh kali kita tolak, pintu taubat masih terbuka. Terbuka macam mana? Begini. Ini taubat tu sekurang-kurangnya ada 3 jenis, 3 cara. Pertama, taubat dengan astaghfirullahalazim. Menyesal, astaghfirullah banyak-banyak, beres. Contohnya dosa kita dengan Tuhan. Dosa-dosa dengan Tuhan, contohnya tak semayang lah. Dosa tak semayang ni wajib taubat. Cara taubatnya ialah menyesal dan ganti semayang tu sekadar yang mampu. Kalau kita tak semayang 15,000 rakaat, 15,000 waktu, Zuhur, Asar, segala macam ni campur-campur jumlah, tekan dengan kalkulator tu, 15,000 waktu yang kita tak semayang. Maka kita kena menyesal, taubat dengan Allah. Kemudian mengikut Imam Syafi'i, wajib ganti sekadar yang kita mampu. Umur 70 nak ganti 15,000 ni, tanggal kepala lutut tak tercover lagi, tidak akan, tak boleh top up lagi nak ganti tu. Sekadar yang mampu. Sehari 2 rakaat Zuhur dan Asar kita qada, esok kita qada subuh pula. Begitulah sampai kita mati. Maka bersih. Saya ulang sekali lagi. Bersih. Kena sebut juga bersih ya. Dengan izin Tuan Yang Bertuah. Sila-silakan YB di atas. Sebab saya ni bukan bersih 3, Tuan Yang Bertuah. Dia bersih taubat. Tuan-tuan tahu ke ayat taubat? Saya tak ada ingat. Tak apa, saya tolong baca. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang betul-betul. Okey, selesai. Dengan Allah selesai. Bahkan hadis Nabi kata, menyesal pun dah taubat dah. Allah, menyesalnya aku tak semayang pada muda-muda dulu. Dah taubat dah. Tapi yang detailnya Imam Syafi'i sebut, hendaklah menyesal dengan Allah, kemudian azam dalam hati tak akan tinggal lagi semayang sampai ke mati, kemudian qada sekadar boleh ganti. Selesai. Tu dosa kita macam tu. Yang kedua, taubat yang wajib pergi jumpa orang tertentu untuk nak minta maaf. Ini dosa kita di antara manusia dengan manusia. Menyesal dengan Allah, Allah menyesalnya, Allah aku buat gini, tipu kawan tu. Tak cukup. Tak selesai, wajib pergi jumpa kawan tu. Assalamualaikum tuan, saya minta maaf sebab tu tadi saya tipu. Tipu apa? Tipu senarai pengundi. Misal. Contoh yang betul. Silakan YB. Saya tipu senarai pengundi. Orang mati dah, duduklah kubur belakang dah. Tapi saya masuk juga, lepas tu saya ambil orang lain pergi tolong mengundi. Bukan di Malaysia ni, di Mesir. Ya? Jadi buat gitu. Jadi saya kena minta maaf. Nak minta maaf dengan siapa tu tuan? Kena minta maaf dengan wakil yang kalah. Kena minta maaf dengan penyokong hak kalah. Kena minta maaf dengan Malaysia. Buka TV secara langsung, saya Datuk Seri Abdul Rahman Awangso minta maaf pada seluruh rakyat Malaysia, 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebab sewaktu saya bertugas tu, saya menipu sekian. Maafkan saya, maafkan kami, maafkan daku. Sekian. Itu dia, wajib. Kalau tak buat begitu, tak selesai dosa dia. Sampai dalam kubur dia kena belasah sana. Sampai depan Allah dia kena tunggu orang yang dia tipu tu untuk bicara depan Allah. Semua orang kena tipu tu, semua sekali ada depan Allah. Waktu ni Allah minta sekali lagi, kamu nak maaf ke tidak? Kalau kamu maaf, maka besar pahala yang kamu akan dapat. Tapi kalau kau orang tu tak maaf, berpeluh dengan peluh api neraka lah kawan ni. Dua cara ya. Minta maaf itu taubat. Cara yang ketiga taubat. Cara yang ketiga, no. Ulama, saya dah terang dulu, saya ulang sekali lagi. Ulama seluruh dunia mengatakan bahawasanya taubat yang jenis ni lah yang paling payah sekali dalam hukum agama. Taubat dosa yang melibatkan kita dengan manusia. Taubat dosa dengan Allah, astaghfirullahalazim, selesai. Tapi taubat dosa kita sesama manusia ni adalah terlalu payah. Seluruh ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, semua mengatakan ittifaq bainal ulama ala anna hadha, dosa ini adalah as'abu, yang paling susah untuk bertaubat. Ingat tuan-tuan perempuan, jangan suka mengumpat orang, mengata orang apa sekali, jangan.
Sebab ni dosa kena minta maaf dengan dia.